محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadap Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan. Di pagi hari yang mulia ini kita masih lagi dipanjangkan umur dan usia, dan kita masih lagi diberikan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan kita bersama-sama di pagi hari ini. Iman kita dapat mencetuskan kekuatan kepada diri kita dengan izin yang Maha Esa untuk sama-sama kita mengerjakan salat fardu subuh secara berjemaah, dan seterusnya kita dapat bersama dalam majlis ilmu di pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang begitu besar bagi golongan hamba-hambanya yang bersusah payah, yang bermujahadah menentang hawa nafsu dan juga bisikan syaitan, semata-mata untuk mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang setiap kali selepas daripada solat subuhnya, dengan mafhumnya, saya bacakan dengan mafhumnya, selepas daripada solat fardu subuh, maka ia duduk sebentar di tempat solatnya itu, lalu ia menyebut-nyebutkan nama Allah sehinggalah kepada matahari itu terbit. Maksudnya sehinggalah matahari itu naik, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kelebihan. Kemudian dia melaksanakan solat 2 rakaat, nescaya Allah taala akan memberikan kepadanya kelebihan, mendapatkan satu pahala umrah yang penuh. Ini sebagai riwayat yang telah pun disabitkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian riwayat yang lain menyatakan faqad zamina, maka dia akan mendapat di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dia pada hari itu. Jadi kita harapkan pada hari ini Allah Taala berikan jaminan keselamatan, kenikmatan di dalam kehidupan kita daripada sebarang mara bahaya ataupun sebarang perkara yang boleh menyesatkan seseorang itu dalam kehidupannya dengan asbab-asbab yang berlaku dalam kehidupan sekeliling kita, tuan-tuan. Baik hadirin yang dikasihi, yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pagi hari ini kita nak melihat sedikit perbincangan yang saya ambil dan saya petik daripada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang menceritakan kepada kita berkenaan dengan nafsu dan juga syaitan, ya. Dan kita juga akan lihat apakah itu perbezaan di antara bisikan nafsu dan bisikan syaitan, dan bagaimana para alim ulama yang terdahulu mengkhabarkan kepada kita tentang musuh-musuh dalaman kita yang sentiasa mendampingi diri kita ini dan sentiasa mengisytiharkan permusuhan mereka dengan kita, sehinggalah kita ini diberikan kepastian bahawa kita ini bukanlah sebagai hamba Allah yang dapat menyelamatkan iman dan juga akidahnya, melainkan mati dalam keadaan mengikut kelompok-kelompok musuh yang telah pun disebutkan oleh para ulama silam kita. Baik, yang pertama, tuan-tuan dikasihi yang dirahmati Allah, para ulama membincangkan berkenaan dengan sebahagian kaum ulama menyatakan musuh di dalam dalaman kita disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, katanya ada 3.
Ada satu riwayat menyatakan sahaja, satu pandangan menyatakan dua sahaja. Yang katakan tiga ini adalah yang pertama, musuh kita adalah al-hawa. Al-hawa dia berbeza dengan hawa. Hawa tu kita punya nenek dah. Ada kadang-kadang kita sebut hawa. Hawa tu maksud lain. Dia hawa itu maksudnya nenek dia kita, iaitu Hawa, isteri kepada Adam alaihissalam. Tapi al-hawa itu memberi maksud yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menyatakan musuh itu bernama an-nafs, atau kita panggil dalam bahasa kita nafsu. Yang ketiga barulah dikatakan syaitan. Dan tiga karakter ini disebut sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Ada sebahagian ulama menyatakan dua kerana ia menyamakan di antara hawa dengan nafsu. Ada sebahagian ulama membezakannya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala menyebutkan kedua-duanya dalam ayat yang berbeza. Nanti saya akan bacakan. Kita lihat ketiga pembahagian ini berdasarkan kepada nas-nas, dalil daripada Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Sebagai contoh, kita pergi kepada musuh yang pertama yang dibahagikan ini, namanya al-hawa. Kita boleh lihat di dalam keterangan ayat Al-Quran dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm, ila akhiril ayat. Tidakkah kamu lihat, wahai Muhammad, sebahagian daripada manusia itu menjadikan Tuhan di dalam diri mereka, iaitu hawa. Hawa, nanti kita akan terangkan apakah maksud hawa. Sehingga kan dengan mereka mengikut hawa itu menyebabkan bahawa mereka itu disesatkan oleh Allah melalui pengetahuan mereka. Dan banyak lagi dalam ayat Quran yang lain yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah kamu mengikut hawa itu, nescaya ia akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Ini satu pandangan ulama yang menceritakan berkenaan dengan wujudnya dalil musuh yang pertama namanya al-hawa. Baik. Jadi ulama bincang pula, tuan-tuan, apakah maksud al-hawa itu? Al-hawa ini dikatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir dan juga dalam tafsir yang lain yang menyebutkan berdasarkan ayat tersebut, iaitu mailun nafsi ila syai', iaitu kecenderungan, kehendak daripada nafsu. Nafsu dia ketua dia. Apa kecenderungan daripada nafsu itu? Namanya hawa. Ini sebab itu ada ulama kata sama. Tapi nanti kita tengok pula apakah itu nafsu pula. Al-hawa ini maksudnya ulama mentafsirkan, ulama memberikan definisi dia, iaitu setiap apa yang diinginkan atau kecenderungan daripada nafsu itu sendiri, maka itu dinamakan hawa. Satu pandangan. Pandangan yang kedua menyatakan bahawa hawa ini dia terhasil daripada natijah hati-hati yang telah pun terkena akan penyakit-penyakit mazmumah, penyakit-penyakit hati lah. Maksudnya orang yang mendapat penyakit-penyakit hati, maka tindak balas bisikan daripada hati dia itu akan menatijahkan bisikan yang buruk. Dia berbeza. Nafsu pula ada bisikan dia, syaitan pula ada pula waswasah dia, bisikan dia juga. Jadi sebab itu pandangan yang memberikan definisi al-hawa ini adalah kecenderungan hati yang kotor. Dia berbeza dengan keinginan dan kecenderungan daripada nafsu. Ini sebahagian ulama yang membezakan musuh itu ada tiga, kerana dia katakan hawa itu lain. Sebagai contoh, Al-Imam Ibn Katsir dia menyebutkan bahawa kenapakah golongan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani ingkar daripada beriman kepada Nabi SAW, setelah mana secara hakikatnya mereka mempercayai dalam kitab mereka itu sendiri menyebutkan Nabi SAW sebagai Nabi yang terakhir.
Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang penutup kepada sekalian para rasul. Yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa. Allah sebut, apakah apabila kami datangkan kepada kamu, wahai Yahudi dan Nasara, seorang rasul la tahwa anfusakum, yang tidak disukai oleh hati kamu yang jahat tadi. Maksudnya mereka tak suka kepada Nabi SAW. Bukan faktor ajaran yang Nabi bawa, tapi faktor pribadi, faktor dalaman. Tak suka tu sebab Nabi keturunan Arab. Tak suka tu pasal Nabi dilantik sebagai penutup Rasul dan Nabi SAW bukan daripada keturunan mereka. Jadi faktor dalaman hati yang kotor. Sebab itu Allah menyebut istakbartum, hati kamu itu ada satu penyakit, namanya penyakit takabur. Sebab itu orang yang penyakit takabur, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mau'izatun lil Mu'minin, bimbingan bagi orang mukmin, raja kepada penyakit hawa ini akan beranak. Dia berasal daripada penyakit al-kibru wal hasad, penyakit takabur dan penyakit hasad. Ya, daripada dua sumber penyakit ini, maka dia akan menatijahkan keluarnya penyakit ujub, keluarnya penyakit riya, keluarnya penyakit-penyakit hati yang lain yang bermasalah di dalam hati seseorang, sehingga kalau hati itu menjadi rosak dan hati itu sendiri mengeluarkan bisikan yang jahat, ya, bisikan yang jahat. Sebagaimana di dalam ayat yang lain dan banyak lagi keterangan ayat Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai contoh, apabila seseorang itu mendapatkan ilmu. Baik, ada orang ada ilmu, macam mana nak beza bisikan daripada hati dia itu nafsu ke, hawa ke, atau syaitan? Saya bagikan bahasa yang mudah. Contoh, kalau orang tu ada ilmu, ilmu tak semestinya kalau hatinya tidak bersih, dia tidak ada bisikan daripada al-hawa. Orang yang ada ilmu, contoh bisikan daripada al-hawa, hawa itu akan menatijahkan sifat hasadnya kepada orang berilmu yang lain, supaya dia, hawa hati dia ini akan memberikan bisikan supaya dia ni selalu menyebut-nyebut dan melemahkan kepada orang-orang yang lain yang seilmu dengannya, yang sama ilmu dengan dia, dengan tujuan untuk meninggikan dirinya, nak menyatakan dia ni yang paling berilmu. Sebab tu dia boleh komen semua orang. Bukan nak katakan dalam ilmu fiqah tak boleh komen, tidak, boleh dalam Islam, tetapi dalam bentuk perbincangan, bukan dalam bentuk kita kritikan ke atas seseorang ilmuwan itu dari sudut kepribadian. Ya, bukan sudut kepribadian, tapi kalau dari sudut persoalan yang melibatkan kepada perbincangan dalil, perbincangan nas, perbincangan fakta dan sebagainya, itu berbeza. Yang saya sebutkan, dia mengata seseorang itu dari sudut kepribadian, itu lain. Itu datangnya daripada bisikan al-hawa. Sebagaimana dalam satu kisah, Al-Imam Ahmad, dia pernah didatangi oleh seorang anak murid. Anak murid dia datang jumpa Imam Ahmad, ya, namanya Abu Quraib. Disebutkan Muhammad bin Ala Abu Quraib. Dia datang jumpa, dia kata, wahai Imam Ahmad, aku ada kenal seorang syekh yang begitu besar. Dia pun sebutkan nama dia. Imam Ahmad kata, ya Allah, hebatnya syekh ni, tapi aku mengaji dengan dia, dia selalu kata kau ni tak betul, ya, kau ni salah, kau ni menyesatkan orang dan sebagainya. Maka sampai kepada ketika itu, apa pula pandangan engkau wahai Imam Ahmad? Imam Ahmad kata, sesungguhnya apa aku boleh buat, dia itu memang orang alim, tetapi Allah menguji ilmunya dengan, Allah menguji dia, ilmu dia itu terhadap aku. Nampak macam mana orang alim ini, dia berbudi, dia berlapik, dia saling menghormati di antara sesama mereka apabila hati itu tidak membisikkan bisikan al-hawa. Ini contohlah tuan-tuan, ya. Bila dia ada sifat al-hawa, ini bisikan pertama, sampai kepada bisikan syaitan pula, dia akan timbulkan perancangan-perancangan yang lain bagi menjadikan permusuhan itu akan berterusan kerana faktor benda yang kecil.
Ini beberapa perbezaan yang boleh kita lihat. Dan banyak lagi contoh yang lain disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Sebagai contoh juga, kalau orang-orang yang mempunyai kedudukan, orang yang mempunyai pangkat dan sebagainya, maka kalau hatinya yang kotor, ia akan membisikkan sesuatu untuk mencari kelemahan dari sudut pribadi orang-orang yang ada sekedudukan, sepangkat dengan dia, dengan tujuan asbab-asbab itu dia mula merancang. Itu tindakan daripada bisikan iblis atau syaitan untuk dia santau ke, dia jatuhkan kawan tu ke. Ini asbab yang dibezakan oleh para ulama. Baik, yang kedua tuan-tuan, namanya an-nafsu. An-nafs ini disebutkan oleh para ulama, iaitu satu makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup di dalam hati kita ini, yang mana nafsu ini dia tidak boleh dibentukkan, melainkan dia boleh dilatih. Dia tidak boleh dipaksa, tetapi dia boleh dilatih, sehingga kan nafsu itu ada kategori kedudukannya. Tapi al-hawa dia tidak boleh dilatih, sebab dia bergantung sejauh mana hati itu baik atau tidak baik. Kalau nafsu ni tuan-tuan, dia ada mutmainnah, radiyah, mutakamilah, lawamah, mulhimah, dan juga nafsu ammarah. Kalau nafsu yang baik, maka tidak menjadi masalah. Nafsu tu akan bagi bisikan yang baik, dia akan bagi dorongan yang baik. Sebab tu ulama beza, an-nafs dia adalah merupakan dorongan, al-hawa dia merupakan bisikan hati yang jahat. Kalau an-nafs adalah kecenderungan, dorongan tabi'i kita tu. Contoh, kalau kita ternampak seorang perempuan cantik, menjadi satu kelaziman nafsu. Ni contoh bagi orang lelaki lah. Seorang lelaki dia tengok orang perempuan, maka kecenderungan nafsu itu untuk suka memandang perempuan yang cantik. Itu nafsu. Sampai kepada hati yang kotor. Hati yang kotor, saya nak bagikan contoh beza dia. Nafsu dia suka tengok benda yang memang kecenderungan dia diciptakan asalnya. Dia tengok seorang perempuan yang cantik. Cuma kalau nafsu yang baik, dia akan cenderung bukan tengok kecantikan pada jasadiah perempuan itu. Nafsu yang dah sampai mutmainnah, dia suka juga tengok kecantikan yang ada pada perempuan. Tapi kecantikan yang dinilai oleh pandangan nafsu itu adalah kecantikan dari sudut dalaman dia. Itu kalau nafsu yang dah sampai peringkat yang berbeza. Tapi kalau nafsu yang peringkat yang biasa, dia suka tengok perempuan cantik. Kalau pula dalam hati dia itu adanya penyakit hati, dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut penyakit hati ni dia boleh berbisik benda yang jahat. Maka hawa itu akan mula memberikan satu bisikan, permulaan cetusan kepada niat jahat. Dia ni dah berpunya ke belum? Satu langkah dibuka oleh hawa, maka akan datang strategi. Ini kita nak bezakan strategi daripada bisikan iblis yang merancang kepada kehendak hawa itu tadi. Itu yang orang combine-kan. Kalau tuan-tuan baca dalam bahasa Melayu kita, hawa, nafsu. Asal nafsu tu teringin satu benda, hawa cetuskan permulaan kecenderungan nafsu tu. Nak bagi nafsu tu dapat nampak cantik tu, hawa tu katalah, dia ni dah punya belum? Kalau tak belum, ada harapan. Contoh, syaitan pula disusunkan langkah-langkah dia. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Allah tak kata wahai orang beriman la tattabi'u syaitan, tapi Allah kata la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang beriman, jangan kau ikut strategi, langkah-langkah yang disusun atur oleh syaitan itu. Maksudnya bila hawa dah cenderung pada benda itu, syaitan akan rancang. Syaitan akan rancang, kita ambil beras, dia makan kat kedai mana, nombor telefon dia siapa ada, kan? Kebetulan dia pergi kuliah ilmu, kita pun pergi sama. Jadi itu perancangan-perancangan syaitan bagi nak merealisasikan kehendak daripada nafsu itu sendiri, tuan-tuan. Jadi sebab itu ini sebagai bahasa mudah yang dapat kita bezakan di antara ketiga-tiga maksud daripada bisikan ini yang dibezakan oleh para ulama. Contoh dalam Quran, Allah sebut jiwa atau nafsu ini, innan nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbih.
Sesungguhnya asal nafsu ini memang Allah ciptakan dia sentiasa berkehendak cenderung kepada nak buat kejahatan. Kejahatannya itu dia nakkan keinginan. Keinginan dia itu akan dicetuskan pula oleh hati yang kotor. Maka hati yang kotor itu akan membisikkan sesuatu yang jahat. Kadang-kadang tuan-tuan, nafsu ini dia benda baik pun dia nak. Sebab tu kena beza dengan hawa. Hawa dia akan bisik pada, dia hasil daripada bisikan nafsu, tetapi dia bukan benda yang baik, dia benda jahat. Saya bagikan contoh. Contoh kalau tuan-tuan tengah lapar, nafsu kita nakkan kepada benda makanan yang lazat. Kita tengok ada satu makanan yang lazat di hadapan kita. Kalau kita makan, itu memberi maksud kita memenuhi keperluan nafsu. Kerana nafsu dia nakkan makanan yang sedap. Katakan kita tengok kedai ni tak nak lah, kurang sedap, saya nak makanan yang hotel-hotel. Itu nafsu namanya. Tapi nafsu tetap mengambil makanan yang halal. Itu beza dia. Kita makan benda halal, itu kehendak nafsu. Tapi kalau hati yang kotor, hawa tu akan cetuskan pula. Daripada kita mengambil makanan yang halal, dia akan mencetuskan pula kepada peringkat kecenderungan kita, dia jadikan benda itu sebagai kebiasaan. Syaitan pula bisikkan supaya ambil secara berlebihan. Maka berlakulah di sana pembaziran. Ataupun mungkin nafsu syaitan akan kata takkan makan seorang, kenalah ada couple dia. Itu contoh. Ini nak sebutkan bahawa bagaimana langkah-langkah ini disusun atur oleh kecenderungan hawa dan juga bisikan daripada syaitan itu sendiri. Baik, saya bacakan sedikit di sini tuan-tuan apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, tidak terlalu panjang. Dia kata apa? Hendaklah orang yang diberikan akal oleh Allah mengekang hawa nafsunya dengan kelaparan. Kerana lapar itu dapat menundukkan musuh Allah yang bernama nafsu. Rupanya ibu kunci kepada nafsu ini adalah daripada kecenderungan dia makanan. Kecenderungan dia adalah makan. Dalilnya dikatakan di sini bahawa Imam Ghazali menyatakan asbab terkeluarnya Nabi Adam AS dan isterinya Hawa daripada syurga kerana faktor nafsu, bukan hawa. Nabi Adam dia tidak ada hati yang kotor untuk hawa tu bisikkan kepada dia bisikan yang jahat. Sebab itu Nabi Adam dia bukan makan buah itu kerana bisikan hati dia, tetapi pujuk rayu daripada isteri dia. Ini satu pandanganlah dalam tafsir, walaupun ada ulama menafikannya kerana dikatakan itu pandangan Israiliyat. Wallahu a'lam. Ya, ini ada khilaf di antara ulama tafsir. Tapi nak katakan tuan-tuan, sebab terkeluarnya Nabi Adam AS dan isterinya Hawa itu kerana faktor rasa nak cuba makan buah khuldi. Orang namakan buah khuldi, sebenarnya buah tu, pokok tu bukan nama khuldi tuan-tuan. Kenapakah kita panggil khuldi? Sebab dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wahai Adam, kamu jangan dekati pokok itu. Buah itu je kau tak boleh makan. Yang lain semua pokok buah-buah lain semua boleh makan. Iblis dia tahu hati Nabi Adam bersih. Nabi Adam tidak ada hawa, bisikan yang jahat itu tak ada. Dan nafsu Nabi Adam pun dalam keadaan biasalah, nafsu nak makan, nak minum, nak itu, nak ini, itu biasalah. Fitrah kita memang macam tu. Ya. Maka ketika itu yang membisikkan pada Nabi Adam itu adalah, wahai Adam, wahai Hawa, jika engkau makan pokok ini, Tuhan larang. Sebab dulu aku pernah makan pokok tu. Sebab aku makanlah aku boleh hidup kekal di dalam syurga ini. Itu Iblis punya claim dia lah, declaration dia. Aku kekal sampai hari ni dalam syurga pasal aku makan buah itu. Kalau kau nak kekal dulu dalam syurga, kau makanlah buah khuld ini. Khuld ni maksud dia kekal. Jadi Nabi Adam AS tahu itu bisikan syaitan. Syaitan itu hidup boleh nampak, tapi dia sembang-sembang lah. Sebab itulah Allah juga sebut, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin minal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd.
Ada sebahagian manusia Allah ciptakan, dia ni manusia tapi watak dia macam syaitan. Kawan dia nak pergi masjid, alah relax lah bro, kau ni muda lagi, kita ni main golf takat 40 lubang boleh, tak ada masalah. 40 lubang je lah. Lepas tu kita sekali masuk lubang. Dia nak sebutkan bahawa dia membisikkan kepada kawan dia benda yang tak baik. Bukan syaitan lagi tolong, dia pula support syaitan. Ini yang Allah Ta'ala sebut di kalangan bisikan jin dan manusia yang memainkan watak syaitan. Ini disebut dalam Quran. Baik. Jadi sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, kata Imam Ghazali di sini, sebagaimana mereka itu dikeluarkan daripada kampung halaman mereka kerana nafsu, keinginan untuk makan buah itu hasil daripada tipu daya daripada syaitan yang menyatakan kelebihan ataupun keistimewaan makannya buah tersebut. Ya. Baik. Kerana itu Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan kepada kita tuan-tuan, syaitan merasuki anak Adam. Syaitan ini inna syaitan la yajri fi majra dam ibn Adam. Syaitan ini dia boleh mengalir di dalam pengaliran darah anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Maka kerana itu sempitkanlah aliran saluran darah itu, kata Nabi SAW, dengan kamu memperbanyakkan menahan lapar dan dahaga. Sebab daripada banyaknya berpuasa, maka ia menyebabkan syahwat kita, keinginan nafsu, kecenderungan itu menjadi lemah. Bila kecenderungan nafsu menjadi lemah, maka tapi ada orang, tuan-tuan jangan pelik. Sebab tu kita tengok ustaz, ada orang puasa, rajin puasa, ngumpat pun boleh tahan. Bila lagi puasa lagi kuat ngumpat. Tak puasa tak ngumpat pula. Contoh. Itu bukan persoalan nafsu dia yang bermasalah, tapi persoalan hawa itu. Itu saya katakan Nabi tu. Ada orang puasa tapi hati dia memang kutuk. Hati dia ada penyakit hasad, penyakit dengki, ada penyakit macam-macam dalam hati dia. Sekalipun dia puasa, dia dah sempitkan saluran darah, tempat laluan iblis untuk membisikkan benda jahat pada dia. Atau nafsu syahwat dia dah lemah, nak kecenderungan pada makan pun dah lemah, nak kepada tengok benda-benda tertentu dan sebagainya pun lemah. Maka tapi kalau hati dia bermasalah, dia tetap berbuat dosa sekalipun dia dalam keadaan berpuasa. Ini beza dia tuan-tuan. Baik. Jadi sebab itu dikatakan bahawa ketika mana Allah menciptakan makhluknya ada 3 jenis kelompok, kata Imam Ghazali. Yang pertama, malaikat yang Allah bekalkan akal dan juga tidak dibekalkan baginya nafsu. Malaikat Allah bagi akal, tapi Allah tidak bagikan nafsu. Ya, sebab itu malaikat dia tak ada kecenderungan nak makan, nak minum, nak berkahwin, nak beranak pinak, nak dapatkan harta. Dia tak ada kecenderungan itu. Hidup dia adalah untuk Allah Ta'ala. Tapi dia ada akal. Apa dalilnya? Dalilnya surah Baqarah. Malaikat tanya, buat apa nak cipta manusia? Kan Allah Ta'ala sebut bahawa manusia ni akan buat linufsida fiha, akan buat kerosakan di atas muka bumi. Itu menunjukkan malaikat ni berakal. Yang kedua, binatang yang tidak diberikan akal tapi diberikan nafsu. Sebab itu binatang dia hidup nak makan, nak minum, beranak pinak. Dia fikir hidup dia tiap hari macam tu saja. Kecenderungan kepada nafsu dia. Jadi itu beza dia. Kalau malaikat dia tidak ada hati. Dia ada akal tapi hati dia tak ada. Ya. Kalau binatang dia tidak ada akal tetapi dia ada nafsu. Hati yang hidup tu adalah, tapi hati yang saya masukkan ini adalah hati nurani dia tu. Binatang tak ada. Yang ada pada manusia 3 kombinasi itu. Allah berikan pada manusia ada akal, ada nafsu, ada hati. Hati pun perlu bersih, akal pun kena bagus, kena sihat. Nafsu pun memang tidak dapat elaklah. Nafsu tu perlu dilatih dan perlu dididik. Sebab itu barang siapa, kata Imam Ghazali, yang nafsunya menguasai akalnya, maka dia hidup seperti binatang. Pasal binatang dia tidak ada akal. Kalau nafsu mengatasi akal. Adapun kalau barang siapa yang akalnya mengatasi nafsunya, maka dia lebih baik daripada malaikat. Sebab malaikat tidak ada nafsu. Tapi barang siapa yang baik dari sudut akalnya, baik dari sudut nafsunya,
baik dari sudut hatinya, maka ini melengkapkan dirinya dalam kelompok yang disebutkan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, ada beberapa cerita yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di sini. Ada cerita yang menarik, dikatakan bahawa dia ceritakan kepada kita di sini tuan-tuan, iaitu dalam satu cerita kisah Ibrahim Khawas. Ibrahim Khawas ni seorang tabi'in dan seorang yang alim. Dia kata satu ketika dia berjalan di satu pergunungan, di kisah dia lah dia berjalan, kemudian dia rasa lapar. Dia rasa lapar, ada kecenderungan keinginan untuk makan. Itu biasa, itu kehendak nafsu. Dia perlukan makan. Ya. Maka bila dia nak makan, tiba-tiba dia mendapatkan makanan di situ, dia tidak mendapatinya. Ya, akhirnya dalam banyak-banyak tu dia tengok, dia nampak satu kebun, dia nampak ada tukang jaga dalam kebun tu. Dia pun masuk dalam kebun tu tuan-tuan, dan dia minta izin kepada tuan mempunyai kebun untuk memakan beberapa buah yang ada di dalam kebun itu. Ya, dia nak minta makanlah, minta izin makan buah yang ada di dalam kebun tersebut. Akhirnya tuan-tuan, tuan tu izinkan, silakan tuan makan. Tapi ulama ini dia berhati-hati, dia kata saya tak nak makan free, saya ambil dulu, tuan kira masuk dalam buku, esok saya dah ada duit, saya datang balik, saya bayar balik buah yang saya ambil, tak ada masalah, silakan tuan. Pada ketika itu dia pun ambil, tengah nak cari buah, ya, dia dah ambil beberapa buah yang dia nak makan. Tiba-tiba lepas dia dah kumpul buah-buah tu, dia pun tunjuk kepada tuan tadi. Tuan tu mengenali dia ni seorang yang baik. Tuan punya kebun kata tak apa, tuan ambillah buah ini, buah yang tuan nak pilih ni saya halalkan, tuan tak payah bayar. Dia pun tengah makan, dia nampak sebatang pokok buah delima. Buah yang dia pilih tadi, tuan tu dah halalkan. Tengah makan, dia nampak sebatang pokok buah delima. Ish, lama sungguh tak makan delima ni. Tengok pula delima yang grade A pula. Dia pun datang, pergi petik buah delima tu. Dia pun buka sekali, dia pun makan sekali. Kerana apa? Nafsu. Nafsu dah makan dah benda tu, tapi nampak ada buah yang dia lagi teringin nak makan. Patutnya dia nampak dah buah tu, tapi tak nampak pokok dia, mungkin terselindung ke. Dia ambil, dia makan. Elok dah makan, dia pun ingat Allah, buah ni saya tak tunjuk lagi kepada tuan kebun ni, dia tak bagi lagi. Elok dah makan, dia pun datang jumpa tuan kebun. Dia pun kata, tuan kebun, tadi saya dah terpetik buah delima, jadi saya dah makan sedikit, saya terlupa, saya tak tunjuk lagi buah delima ni pada tuan, tapi saya makan dulu. Rupanya tuan kebun tu pun alim juga. Sudah, dia alim sama zaman dulu memang begitu tuan, nampak orang sampah-sampah je kan, rupanya alim dia. Zaman sekarang tukang jaga kebun belum tentu alim. Silat-silat dia pula jual produk untuk buat apa ni, buat apa ni, minum arak, produce buah-buah tu lah. Wallahu a'lam. Ini nak cerita beza orang zaman dulu lah. Kata orang berkebun tu, dia kata, Masya Allah, demi Allah, aku mendapati pada awalnya kau ni seorang yang alim, tetapi aku tidak menyangkakan bahawa bagaimana nafsu itu boleh mengatasi akan kehendak akalmu apabila kau telah mengambil buah delima itu, sehingga akalmu terlupa kepada izin daripada tuannya itu tadi. Maksudnya dia tegurlah perbuatan itu. Maka Ibrahim Khawas pun menangis. Ternyata lah dia mengetahui bahawa orang tuan yang punya kebun itu adalah seorang yang alim dan seorang yang hebat. Jadi nak sebutkan kadang-kadang tuan-tuan memang begitulah. Kita dah beli dulu, Allah Ustaz, Allah, dia biasalah. Kecenderungan nafsu tu dia memang begitu kan? Contohlah, kalau kita beli barang, tak tahu barang tu dah berlambak dah kat rumah, balik Allah banyak lah pula. Dia beli dulu. Pasal kecenderungan nafsu itu telah melupakan seseorang mengatasi akalnya. Sebab itu orang yang beriman dia sentiasa berwaspada daripada hal tersebut. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam satu pandangan yang dipetik oleh Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ni seorang ulama sufi yang merupakan guru kepada Syekh Athaillah As-Sakandari yang mengarang kitab Hikam.
Dia kata apa? Dia buat satu perumpamaan, nafsuku adalah merupakan tali pengikat. Dia buat perumpamaan, nafsu kita ni seperti tali yang menggari kedua tangan dan kaki kita jika kita tidak mengawal. Dia akan gari tangan, akan gari kaki sampai kita nak buat ibadat jadi payah. Ilmuku adalah merupakan kunci dan senjata yang mempertahankan diriku daripada musuh. Dia buat perumpamaan. Dosaku pula, dosaku itu pula adalah merupakan satu penyakit yang melupakan dan melalaikan aku daripada mengawal, mengingatkan aku berwaspada untuk menggunakan senjata aku. Dia katakan itu dosa. Syaitan pula adalah merupakan musuh yang sentiasa berhadapan denganku. Dan kebanyakan daripada manusia itu apabila tidak memahami akan kesemua ini, maka mereka akan menjadi pengikut kepada syaitan, pengikut kepada iblis. Sebab itu berkatanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia memetikkan kata-kata bila Nabi sebut walakin jihadun wa niyyatun. Jihad yang ada bagi manusia, bagi diri orang beriman yang tidak pernah berakhir, itu adalah jihad menentang hawa, jihad menentang nafsu, jihad menentang iblis dan juga bisikan syaitan. Sehingga kan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka menyatakan bahawa kami telah kembali daripada jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Ini bukan hadis Nabi tapi kata sahabat. Kata sahabat lepas balik daripada perang, kami dah selesai berjumpa dengan musuh yang kecil, yakni musuh yang nyata. Dan kami balik ke Madinah, kami akan terus berjihad untuk berhadapan dengan musuh yang tersembunyi. Dan musuh itu adalah musuh yang berkekalan sehinggalah sampai bila-bila. Sebab itu tuan-tuan, dalam satu kitab ada ditulis, kalau kita berhadapan dengan musuh, musuh orang yang memusuhi agama Islam, kalau kita menang, kita dapat harta rampasan perang, kita dapat manfaat di atas kemenangan itu. Ataupun kalau musuh itu kalah, kita menang jugalah. Mungkin musuh itu boleh kita Islamkan dia. Tapi kalau kita pula kalah, tewas, kena bunuh oleh musuh, kita mati syahid. Maksudnya bila berhadapan dengan musuh yang zahir, kita tetap ada benefit, sama ada kita menang atau kita kalah. Tapi kata Imam Ghazali, kalau berhadapan dengan musuh yang sembunyi macam syaitan, kalau musuh yang nyata ni bukan tiap-tiap hari kita perang. Ada masa bila penat, rehat sekejap, sambung perang balik. Siapa menang, siapa kalah, dua-dua dapat benefit bagi orang Islam. Bagi orang-orang tak Islam tak dapatlah. Tapi kalau musuh yang tersembunyi seperti iblis dan syaitan, kalau dia menang, syaitan menang, sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita, kita itu akan binasa. Berbanding dengan berhadapan dengan musuh Islam, kalau kita kalah, dia menang, kita mati syahid, selama-lamanya kita duduk di dalam syurga. Tetapi kalau kita pula yang menang ke atas syaitan itu, maka kita akan dapat kemanisan dan juga kemenangan dan kenikmatan di dalam kehidupan di dunia dalam mentaati Allah, dan juga kehidupan di hari akhirat, iaitu berkekalan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah para ahli ulama memberikan pandangan bahawa menentang iblis dan juga hawa nafsu adalah merupakan sesuatu yang lebih perjuangan dia, jihad dia adalah lebih berkekalan dan bersifat berterusan, kerana kita berhadapan dengan musuh yang kita tidak nampak. Bila musuh yang kita tidak nampak, kita sentiasa akan berwaspada, kerana dia boleh datang pada setiap penjuru. Kerana iblis sudah sebut dalam Quran bahawa aku akan datang kepada mereka, thumma la'atiyannahum, aku akan datang membisikkan kejahatan pada manusia, min baini aidihim, depan mereka, wa min khalfihim, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Musuh yang kita hadapi hari ini, kalau yang zahir, di hadapan saya, itu belum campur dengan persoalan nafsu dan juga hawa yang membisikkan sesuatu yang tidak baik. Dan dalam satu kitab Imam Qurtubi dia kata, tuan-tuan, iblis ni adalah satu-satunya makhluk yang tidak pernah berputus asa yang Allah ciptakan.
Tetapi pada hari akhirat, bila berlaku hari kiamat, baru dia berputus asa. Tapi sewaktu dekat dunia, dia adalah satu makhluk yang tidak pernah berputus asa. Kita ni tuan-tuan banyak kali putus asa. Allah bagi ujian tu putus asa, bagi ujian ni putus. Iblis, ujian bagi kehidupan dia adalah apabila dia tidak berjaya memastikan umat Muhammad ini tidak masuk ke dalam syurga. Pernah satu ketika dalam satu riwayat diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia katakan walaupun riwayat ini tidaklah ada sumbernya, tapi kita boleh ambil pengajaran tuan-tuan. Ketika mana Nabi Musa AS berjalan dan dia mendapati seorang lelaki yang sedang menangis teresak-esak dan dia tidak mengenali lelaki itu. Ketika itu Nabi Musa AS baru saja pulang daripada menziarahi seorang ahli maksiat yang besar di kampung itu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah dengar ada orang seorang jahat buat dosa macam-macam maksiat, tuan-tuan bila dia sakit nak meninggal, kita nak pergi ziarah ke? Tak ada harapan dah, biar ustaz. Itu kalau mati itu memang tak boleh ucap kalimah syahadah. Buat apa nak pergi talqin kat dia? Contoh kan? Contoh. Tapi sikap Nabi Musa AS, dia mendidik dan memberikan penerangan bahawa kalaulah baginda pergi jumpa dengan ahli maksiat itu, sebelum sampai kepada peringkat dia ini sampai kepada rasa sakit sakratul maut ataupun nyawa roh dia itu sampai di kerongkongan, sebelum sampai kepada peringkat itu taubat dia masih diterima. Maka kalau aku berjaya bagi dia ini dapat bertaubat, maka dia kembali pada Allah, aku telah menyelamatkan satu jiwa umatku daripada menjadi ahli neraka. Ini nak katakan kepentingan kita ni berjihad pada orang. Kita counter attack iblis dan syaitan, tidak berputus asa. Kita tuan-tuan nak didik anak, nak didik isteri, nak didik suami, putus asa. Allah Ustaz dah macam-macam dah suruh anak buat tu buat ni, tak makan sama. Iblis tak pernah putus asa nak menyesatkan kita. Kita pula putus asa nak memperbetulkan. Pelik tuan-tuan. Sebab tu iblis cukup takut orang yang tidak ada sifat berputus asa untuk mengajak orang kepada kebaikan. Iblis cukup takut orang yang sendiri. Iblis tak takut amal yang banyak. Iblis takut orang yang menyuruh orang supaya berbuat kebaikan dan mengajak orang supaya berhenti daripada buat kemaksiatan. Ini lebih iblis takutkan. Baik, jadi nak ceritakan bila Nabi Musa balik, tengok lelaki itu menangis tersesak. Bila ditanya siapakah gerangan kamu, aku juga baru pulang daripada bertemu dengan orang yang ahli maksiat tadi. Berpuluh tahun aku menemaninya, aku menjadi teman karibnya, menyesatkan dia buat dosa itu, ini dan sebagainya. Tiba-tiba engkau telah membantunya dalam tempoh yang sedikit untuk menyelamatkan dia daripada menjadi temanku di dalam neraka. Maka aku cukup benar-benar kecewa kerana selama ini usaha aku tidak diberikan sebarang keuntungan kepada diri. Maksudnya setan ni, dia nak betul-betul putus asa. Bila dia tengok orang tu berubah, dia akan putus asa. Tetapi putus asa syaitan ni dia bukan lama tuan-tuan. Sama tak mati kita berubah jadi baik, dia pun counter kita balik. Tapi kalau kita meninggal, mati dalam keadaan yang baik seumpama itu, mereka akan berputus asa kerana mereka telah pun gagal untuk menambahkan bilangan orang-orang penduduk ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nak ceritakan bahawa bagaimana sikap syaitan itu yang Allah Ta'ala sebutkan bahawa alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Allah tidak kata alla tattabi'u syaitan, tapi Allah kata alla ta'budu syaitan. Janganlah kamu menyembah syaitan. Menyembah ini memberi maksud kamu menjadi hamba kepada bisikan syaitan dan bisikan iblis itu. Jadi ini di antara beberapa perkara tuan-tuan nak menceritakan bahawa Nabi SAW pesan pada kita, hatta orang hampir meninggal mati pun syaitan masih duduk di sebelah dia untuk memastikan dijelmakan rupa ayah, ibu, adik-beradik dan sebagainya untuk memurtadkan seseorang itu. Inilah nak katakan bahawa syaitan itu dia sentiasa adalah menganggap sebagai musuh yang nyata
Kerana semenjak kita lahir, akil balik, sehinggalah kita mati, dia akan cuba menyesatkan seseorang itu daripada jalan Allah dan jalan yang diikuti oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sesi sekadar itu, semoga kita dapat mengambil manfaat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. InsyaAllah jika ada kesempatan, jadi kata para ulama, sebelum saya terlupa tuan-tuan, kata Imam Ghazali, anna nafsa markabun li syaitan. Nafsu itu adalah kenderaan bagi syaitan. Kalau nafsu tu tak baik tuan-tuan, nafsu kita tak baik, hati kita tak baik, maka kenderaan syaitan makin selesa. Daripada dia naik kelisa, jadi kepada BMW. Jadi kunci nak melawan, nak menundukkan syaitan, sebab Allah dah sebut dalam Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya muslihat syaitan tu sebenarnya lemah. Sebab itu Allah tak mengajar kita teknik lawan syaitan. Tuan-tuan pernah dengar Nabi ajar teknik lawan syaitan? Yang Nabi ajar teknik lawan syaitan hanyalah memperbanyakkan zikir dan bacaan Quran, melazimi orang yang baik, yang soleh, tempat yang baik. Sebab syaitan dia tak duduk tempat-tempat macam ni, ya. Tetapi nak lawan syaitan itu pun walaupun dengan zikir. Kadang-kadang tengah zikir pun syaitan menang. La ilaha, menang tu. Kalau tertidur tu kerana nafsu tadi, ataupun syaitan menentukan gini, ataupun ditimbulkan sifat riak. Contoh, syaitan masih menang. Sebab tu kata ulama, yang dapat melemahkan syaitan itu kenderaan dia, payah memenatkan dia. Kita boleh menyusahkan dia, tapi kita tak boleh mematikan dia. Melemahkan dia adalah kita, Islam ajar kita kaedah bukan menundukkan syaitan, kaedah menundukkan nafsu. Kerana nafsu adalah kenderaan syaitan, platform yang memudahkan syaitan untuk menyesatkan kita. Sebab itu Allah banyak sebut dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjaya berjihad pada nafsunya, siapalah yang ini, semua Allah sebut pada jihad nafsu, jihad nafsu. Sebab apa? Kerana bila seseorang itu dapat naikkan ranking martabat nafsunya kepada nafsu yang baik, hatinya dibersih dengan hati yang baik, syaitan tidak ada ruang untuk membisikkan benda jahat pada dia. Sebab itu Allah menyebut illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bila iblis kata, wahai Allah, aku boleh sesatkan semua anak Adam. Nah, Allah Ta'ala kata, tidak wahai iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Ku yang bersih. Mukhlas daripada perkataan ikhlas, orang yang hatinya bersih, nafsunya baik. Maka orang begini, syaitan, kau bisiklah macam mana pun kat dia, kau tidak akan dapat melemahkan dia. Kerana kau tidak ada alat senjata untuk kontrol nafsu tu, remote control syaitan. Kau tidak ada remote control itu, maka kau tidak boleh menundukkan sebahagian daripada hamba-hamba-Ku yang beriman. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itulah tuan-tuan apa yang dapat kita kongsikan bersama pada pagi hari ini. Semoga ia memberikan manfaat dan kebaikan dalam kehidupan kita, dan ia memberikan sebagai satu kekuatan, ya, untuk kita sama-sama meningkatkan nilai keimanan dan juga nilai martabat nafsu yang sendiri ada di dalam diri kita ini, supaya ia tidak memberikan ruang dan peluang kepada iblis untuk menyesatkan kita. Allah Ta'ala alam. Apa yang baik daripada Allah, segala yang lemah daripada diri yang menutupi saya ini, kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dancing on the beat.